Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakrul Faiz bin Ahmad Fuad. Nombor matrik 071460 daripada Diploma Usuluddin semester yang keempat, Universiti Sultan Zainal Abidin. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah persyariatan zakat. Baik. Yang dimaksudkan zakat ataupun persyariatan zakat sebelum Nabi hijrah ke Madinah ialah dengan kata lainnya adalah sedekah. Pada masa itu persyariatan zakat pada sebelum hijrahnya Nabi tak ditentukan lagi golongan orang yang tertentu atau sebagainya. Ini lebih kepada kita bersedekah. Tidak ada sukatan yang tertentu. Baik, selepas berhijrahnya Nabi ke Madinah, barulah persyaratan zakat ni menjadi lebih sistematik, yang mana ada golongan-golongan yang tertentu dan ada kadar bilangan yang tertentu untuk kita mengeluarkan zakat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atir Mifdal bin Abdullah Zawawi, nombor matrik 069501. Jadi InsyaAllah saya akan ceritakan sikit mengenai pensyariatan zakat ketika zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi ketika setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni wafat, segala benda yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni diikut dan dilaksanakan pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Di mana ada satu kisah diceritakan bahawasanya ketika mana Sayyidina Abu Bakar tu wafat, segala harta benda yang dimilikinya tu tak ada pun di dalam biliknya. Maksudnya di sini segala harta dia tu telah diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Dan juga nak katanya Sayyidina Abu Bakar ni sungguh-sungguh ikut Nabi, sehingga kan ketika mana baginda tu wafat, setelah baginda wafat muncul golongan yang enggan ataupun menafikan kewajipan menunaikan zakat. Jadi perkara ni menimbulkan kemarahan pada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni membuat satu keputusan, di mana keputusan tu ialah untuk memerangi golongan yang enggan membayar zakat tu tadilah. Jadi beliau buat begitu kerana beliau merasakan menunaikan zakat itu adalah satu kewajipan, yang mana menunaikan zakat itu juga termasuk dalam salah satu rukun Islam, yang mana berkait juga dengan akidah Islam. Dan juga apabila muncul golongan yang enggan membayar zakat, menyebabkan ramai golongan-golongan yang memerlukan ni berada dalam kesusahan. Jadi seterusnya ketika mana setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, maka naiklah Sayyidina Khalifah Umar Al-Khattab, di mana pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab ni dikatakan ketika tu negara-negara Islam ni mula berkembang. Jadi di situ kita menggelarkan era perkembangan negeri-negeri Islam lah. Jadi bila mana negara Islam ni makin banyak, maka makin ramai umat Islam yang masuk dalam Islam. Jadi disebabkan ramainya umat Islam ni, maka bertambahlah zakat dan juga kewangan Islam. Jadi benda ni menyebabkan Sayyidina Umar ni menetapkan satu polisi di mana segala benda ataupun segala harta Baitul Mal yang ada dalam Baitul Mal tu perlu diagihkan perlu diagihkan sehingga habis pada penghujung tahun. Dan pada zaman Sayyidina Uthman ni pula zakat ni juga diteruskan, dan umat Islam juga semakin bertambah, menyebabkan kewangan tu juga bertambah, menyebabkan Sayyidina Uthman ni melantik Zaid bin Sabit untuk menguruskan harta Baitul Mal tu. Dan pada zaman Sayyidina Ali ni, walaupun ketika pemerintahan beliau adanya konflik, tapi tetap juga zakat ni diteruskan. Jadi dah faham macam mana pensyariatan zakat ni berlaku. Baik, sekarang kesimpulannya, zakat ini ialah amalan yang dapat membersihkan hati kita. Dan selain itu, ianya juga menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara pembayar zakat dan juga asnaf. Pelaksanaan zakat ini juga memberi kesan bukan sahaja melihat dari sudut keperluan
untuk memenuhi perintah agama. Malah, ia memberi kesan positif terhadap sesuatu individu, masyarakat dan negara. Tanggungjawab ini mestilah dilaksanakan oleh setiap Muslim yang berkemampuan kerana kewajipan menunaikan merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kunci untuk memperoleh redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.